Chen Ye, kami tahu kami salah. Bagi Mak Cik satu peluang lagi. Ubi keledek yang tinggal ni, kamu ambillah. Harga, kamu tentukanlah. 10 sen pun bolehlah. Asalkan kamu ambil. Kenapa tak cakap dari dulu? Dulu kamu cakap biar busuk dalam tanah, pun tak nak jual pada saya. Kami tak sangka, apa yang kamu cakap tu betul. Banjir ni datang tiba-tiba. Semua orang tak dapat hasil tahun ni. Banjir akan datang. Saya dah beritahu kamu 5 hari lepas. Kamu sendiri yang rasa banjir takkan datang, dan cakap saya cari duit buta. Nak tunggu harga tinggi. Kita semua satu kampung. Kamu takkan tak nak bagi muka langsung pada kami? Muka? Prinsip perniagaan adalah keselamatan makanan. Dulu saya bagi muka dan jamin, nak beli barang kamu. Kamu rasa harga rendah. Sekarang suruh saya beli ubi keledek yang dah berkulat untuk menipu orang lain? Abang Ye, mesyuarat penilaian akan bermula. Masa ubi elok, kamu tak nak jual. Sekarang dah berkulat banyak, bagi percuma pun saya tak nak. Pak Cik Lin, jangan cangkul tanah dulu. Cepat gali semua ubi keledek kamu sekarang. Saya akan terus aturkan lori. Kita hantar keluar stok ini untuk dikeringkan dulu. Adik apa, Abang Ye? Ubi kami ni baru masak. Sebenarnya dalam 2 minggu lagi. Nak gali sekarang? Ubi tak cukup besar. Molisnya pun tak ada lagi. Mak Cik Koi, banjir akan datang tak lama lagi. Kawasan rendah ni pasti tak dapat diselamatkan. Nanti air naik, ubi semua busuk dalam tanah. Penat lelah semua orang setahun ni, akan sia-sia saja. Betul ke teruk sangat macam yang kamu cakap tu? Jadi, berapa kamu nak beli? Ubi yang tak cukup berat dan belum masak sepenuhnya ni. Saya beli 60 sen. 60 sen memang agak murah. Dulu kampung sebelah tawar saya 55 sen, suruh saya beli. Saya tak pergi pun. Berjebacak sangat ni. Kalau bawah 80 sen, keluarga saya takkan gali. Lagipun, tak lama lagi dah nak musim menuai besar, boleh jual harga lebih tinggi lagi. Siapa tahu banjir yang kamu cakap tu, betul ke tak? Kalau tak nak, kamu cari orang lain lah. Keluarga saya pun takkan gali. Tolonglah percaya saya semua. Banjir besar musim luruh memang akan datang tak lama lagi. Jabatan Meteorologi dah keluarkan amaran. Empangan di hulu sungai boleh dilepaskan bila-bila masa. Penduduk kampung, jangan percaya Chen Ye. Dia tu penipu besar. Saya dah siasat. Ubi keledek kampung kita ni, kalau jual online secara organik, baru gali, boleh dapat lebih RM3 sekilo. Cuba kamu fikir, berapa banyak untung haram yang bos Chen ikat? Kamu pasti kena jual pada peniaga tak guna ni? Apa yang lebih RM3? Dia cuma bagi kita 60 sen. Patutlah dia suruh kita jual semua ubi pada dia. Ceh, aber, banjir musim luruh datang. Saya rasa itu cuma alasan dia nak beli ubi kita dengan harga murah. Tenang semua. Bos Chen boleh dipercayai. Kita kena pegang pada janji. Pulangkan duit. Pulangkan beza harga. Jangan gelabah. Dengar dulu apa Bos Chen nak cakap. Pulangkan duit. Pulangkan beza harga. Dengar sini, semua. Selepas saya ambil ubi kamu, ia mesti melalui pencucian tekanan tinggi dan pengeringan, dengan bahan pengawet dan pemilihan ubi rosak, kemudian diangkut dengan rantaian sejuk. Kos kerosakan mesin dan kos buruh sudah sangat tinggi. Akhirnya, harga di pasar raya adalah harga bungkusan premium, bukan keuntungan yang kamu sangka. Masih kata tak cari duit buta? Beza harga lebih RM2 sekilo, 20 tan dah berpuluh ribu ringgit. Dia ambil barang sekali, boleh potong puluhan ribu ringgit duit titik peluh kita. Cepat pulangkan balik beza harga yang dia tipu kita dulu. Kalau tak, lepas ni ubi keledek kita, jangan harap dia boleh sentuh. Saudara mara sekalian, dengar sini. Pejabat kawalan banjir dah cakap, kampung-kampung di sekitar Lembangan kena bersedia untuk pemindahan. Kampung pasir kita ni tanahnya paling rendah, paling berisiko untuk ditenggelami air. Kita kena cepat-cepat kurangkan kerugian. Semua dah dengar ke? Cik, dia sendiri cakap mungkin, bukan pasti pun. Kalau air tak datang, dia beli macam ni, bukan ke dia untung besar? Matahari terik macam ni, mana datangnya banjir besar? Kemungkinan kecil je, sangat rendah. Jangan gopoh nak korek lagi. Kita tunggu ubi keledek bergetah. Kita jual sendiri, untung besar. Semua bertenanglah. Air dan api tak kenal sesiapa. Macam mana kalau pejabat kawalan banjir betul? Sudahlah. Saya rasa Chen Ye cuma nak cari duit buta. Saudara mara sekalian, kalau banjir musim luruh tak datang, saya Chen Ye akan bayar pampasan mengikut harga pasaran bulan penuh. Saya jamin takkan ada sesiapa rugi. Tak boleh.
Cepat pulangkan balik beza harga yang dulu tu pada kami. Kalau tak, jangan harap nak ambil barang dari kami. Bos Yang, tak baiklah buat macam ni. Pak Cik Lee, janganlah asyik sokong orang luar. Pulangkan duit. Pulangkan duit. Semua senyap dulu. Kamu kata saya cari duit buta, ada niat jahat. Kalau macam tu, saya tanya kamu. Tahun lepas, ubi rosak dari kampung Ye yang kena banjir tu. Berapa harga sekilo yang peniaga luar bagi? Itu tak sama. Apa yang tak sama? Biar saya jawabkan untuk kamu. Paling tinggi 30 sen. Kebanyakannya 15 sen hingga 20 sen. Saya bagi kampung kita jaminan harga 60 sen. Betul tak? Yang ni memang betul. Ini adalah penyata pembelian saya untuk kampung Empangan dan kampung Lee. Kualiti ubi mereka lebih baik dari kita. Harga yang saya bagi adalah 58 sen. Untuk kampung Pasir kita, saya sentiasa gigih bagi lebih 2 sen. Betul tak? Saya, Chen Ye, berniaga dengan hati nurani. Saya tak pernah sianati mana-mana penduduk kampung. Duit yang saya dapat adalah hasil saya bina bilik pengering, jaga kualiti, dan tanggung risiko bencana alam. Kamu boleh tak nak berniaga dengan saya, tapi jangan fitnah saya. Saya anggap kamu semua rakan kongsi jangka panjang, dan berikan keuntungan terbesar untuk elak risiko kepada kamu. Tak sangka pula di mata kamu, saya jadi penjenayah yang menipu orang. Tapi memang betul kamu jual harga tinggi di bandar. Cepat pulangkan balik beza harga tu pada kami. Beza harga tak mungkin dipulangkan. Kos operasi saya ada di situ. Kalau tak pulangkan, lepas ni tak payah bincang lagi. Kami jual sendiri ubi ni pada orang bandar, biar kamu tak dapat untung. Nemeng petot pon. Kita jual sendiri pada orang bandar. Saya seorang je yang untung. Kita jadi bos sendiri, jual sendiri. Kalau kamu semua percaya saya, bila ubi dah cukup matang, saya akan buat siaran langsung dan bawa semua hantar terus ke bandar. Kamu cuma perlu bayar saya sedikit upah pembungkusan untuk setiap pesanan. Senanglah kamu cakap. Tak cuci lumpur, tak keringkan, terus masuk kotak dan hantar, guna logistik biasa. Kamu tahu tak berapa tinggi kadar ubi jadi masam dan berkulat? Sudah tentu saya tahu macam mana nak buat produk asli. Wahai penduduk kampung, kamu nak dengar cakap saya, dapat untung tunai RM3 lebih sekilo, atau jual murah 60 sen pada dia sekarang? Kamu buatlah keputusan sendiri. Kalau macam tu, saya ikut cakap kamu lah ya. Kamu kena bimbing kami semua. Kamu memang banyak tahu pasal online. Betul-betul nak yang terbaik untuk semua. Manakala Chen Ye tu, dia cuma nak untung beza harga dari kita je. Lagipun, dalam setengah bulan lagi, beratnya akan cukup. Duit yang dijual sendiri pasti lebih banyak daripada jual sekarang. Penduduk kampung tak boleh tunggu setengah bulan. Banjir musim luruh memang akan datang tak lama lagi. Nanti air melimpah masuk, toksin akan masuk ke akar ubi keledek, itu akan jadi masalah besar. Empangan bocor atau tidak, kita belum tahu. Awak ni cuma menakut-nakutkan kami. Berapa harga sekilo kalau kita jual online? Sekurang-kurangnya RM3, kan? Pasti lebih banyak daripada yang Bos Chen bagi. Baiklah, mulai hari ini. Walaupun ubi keledek manis kamu busuk dalam tanah, saya Chen Ye takkan beli satu pun daripada kamu lagi. Bagus. Kalau macam tu, saya akan bawa penduduk kampung untuk buka kedai online. Dan awak, Chen Ye, teruslah jadi orang tengah yang cari duit buta tu. Bos Yang, saya ada 3 ekor ubi keledek. Beberapa hari lagi semuanya akan masak ranong. Awak kena simpan tempat untuk saya jual, ya? Jangan risau, Pak Cik Lin, serahkan pada saya. Saya pun. Baiklah, semua orang akan dapat bahagian. Jom, kita pergi ke pejabat kampung untuk buka kedai online. Abang Ye, kami ingatkan sebelum banjir datang, kami dapat selamatkan stok ini. Sekarang mereka semua nak batalkan perjanjian. Jadi, bagaimana dengan 2 mesin pengering yang sudah ditempah? Peralatan tetap beroperasi. Mereka tak peduli hidup mati. Ada kampung yang sanggup ikut peraturan. Kerjasama. Penduduk kampung, saya dah lama suruh orang buka saluran hasil segar di platform besar. Kita cuma perlu guna gimmick organik. Baru gali, masih ada tanah. Naikkan harga. Orang bandar paling suka cara ni. Baguslah, kali ni, ubi keledek kita boleh jual harga tinggi. Bos Yang, memang awak banyak akes. Cepat. Kita jual sekarang. Bos Yang, jual barang online. Tak perlu bayar komisen platform ke? Kalau ada masalah, siapa nak urus selepas jualan? Pak Cik Lee, kalau tak faham beli belah online, jangan cakap merapu. Orang bandar bayar pos.
Kita cuma perlu hantar barang je. Apa yang nak diurus selepas jualan? 100 pengguna berjaya membuat pesanan. Cepat tengok semua. Betul-betul ada orang beli. Baru je letak link, dah lebih 100 pesanan. Harga sekilo RM3.50 tau. Bos Siang, memang hebat awak ni. Bos Chen cuma bagi kita harga jaminan 60 sen. Tapi awak punya link ni, RM3.50 pun orang berebut nak. Hit and pitch, betul tu. Chen Ye tu cuma guna alasan banjir besar. Nak tipu kita jual hasil murah-murah. Nasib baik tadi kita tak termakan pejukan dia. Ini baru permulaan. Nanti saya buka lagi banyak platform, kita jual serentak. Lepas tu kita cari konye lori, angkot tak henti-henti. Kampung kita nanti tinggal kira duit je. Bagus. Pesanan dah ada. Jadi, bila duitnya betul-betul sampai ke tangan kita? Amboi, kenapa gelojoh sangat? Platform ni ada tempuh pembayaran. Tapi, kos kotak kurier untuk penghantaran ni, dengan yuran operasi saluran, semua orang kena kumpul duit dulu. Iuran operasi apa? Bukan kepotong terus dari hasil jualan? Nak tarif pelanggan tak pakai duit ke? Kotak tak pakai duit ke? Sekarang ni saya guna hubungan peribadi saya, untuk uruskan penghantaran terus untuk kamu semua. Kos pembungkusan awal ni, mesti semua orang kongsi. Sesiapa yang nak jual barang, setiap keluarga kena bayar dulu RM500, yuran saluran. RM500? 1 sen pun belum nampak. Dah kena keluar duit? Kalau rasa mahal, jangan jual lah. Pergilah merayu dekat Chen Ye, suruh dia beli 60 sen. Ubi keledek kamu 2,000 kat itu. Kalau jual ikut harga saya RM3.50, itu dah lebih RM7,000 tau. RM500 pelaburan awal pun kamu tak sanggup? Baiklah, saya bayar duit ni. Kalau tak berani ambil risiko, mana nak dapat hasil? Anggap je beli kotak pembungkusan. Kalau macam tu, saya pun bayar. Bos Siang, duit dah dapat. Pembungkusan kena teliti sikit. Bos Chen, dulu kalau nak hantar barang, mesti pakai jaring anti gegaran, kulit ubi pun kena keringkan dulu. Saya tahu apa yang saya buat. Ini namanya asli, semula jadi. Tengok ubi saya ni, besar-besar kan? Orang bandar mesti tak pernah tengok yang segar macam ni. Besar pun apa guna? Ubi saya ni semua ubi keledek pasar madu. Manis sangat. Bos Yang, kotak kabur ni nipis sangat. Kalau terhentak sikit masa dalam perjalanan, semua hancur. Kotak tebal kos tinggi, kita kena kawal perbelanjaan. Lagipun, ubi keledek ni bukan buah-buahan yang manja, bukan senang nak rosak. Mak Cik Hoi, yang kulit pecah macam ni tak boleh hantar. Dan lagi, ubi yang ada lubang serangga ni mesti asingkan. Cuaca panas macam ni, kalau terperap dalam kotak, sehari je dah masam dan berkulat hijau. Pak Cik Lee ni tahu apa? Saya dah penat-penat korek dari tanah. Kulit pecah sikit je dah nak buang. Ada lubang serangga ni maksudnya saya tak guna racun serangga. Ini namanya semula jadi. Dengar cakap saya, yang kulit pecah letak bawah, yang ada lubang serangga letak luar, balut dengan tanah liat tebal-tebal. Lagi tebal lumpur, lagi nampak macam baru korek dari tanah. Cepat bungkus. Ini tak boleh sama sekali. Bos Chen dah cakap, ubi rosak mesti dikumpul dan diuruskan. Tak boleh campur dalam kotak penghantaran. Nanti tipu pengguna. Kalau ada yang sakit sebab makan ni, kita kena bertanggungjawab. Sekarang saya yang uruskan. Siapa nak RM3.50, cepat bungkus. Lori logistik nak sampai dah. Aduh, orang-orang bodoh ni. Demi nak untung lebih, apa saja sanggup buat. Jual ubi keledek rosak macam ni, memang tak ada hati perut. Cepat, cepat, cepat. Angkut semua kalori. Jangan sampai terlepas pesanan. Kampung Gang tu tanahnya tinggi dan tanahnya agak keras. Walaupun banjir besar, banjir musim luruh bawah air melimpah takkan sampai ke lereng bukit ni. Ketua Kampung Tan, berapa banyak ubi keledek pasir dari lereng bukit ni? Jangan cakaplah. Beberapa hari ni pemborong dari bandar tekan harga teruk sangat. Cuma bagi 30 sen. Ini modal benih dan baja pun tak dapat balik. Tanah ni saya beli semua. Harga jamin 80 sen sekilo. 80 sen? Bos Chen, awak tak main-main dengan orang tua ni, kan? Saya tak bergurau. Tapi harga tinggi yang saya, Chen Ye, tawarkan ini. Bukan senang nak dapat. Saya ada 3 peraturan ketat. Kalau boleh ikut, kita terus tanda tangan kontrak sekarang. Dan bayar deposit. Cakaplah. Asalkan duit cukup, peraturan saya akan ikut. Pertama,
mesti guna pistol air bertekanan tinggi. Semua ubi keledek mesti dicuci bersih dari sisa tanah. Semua kulat dan telur serangga yang melekat pada kulit mesti dibersihkan. Saya cuma nak ubi bersih. Cuci tanah? Ini guna banyak air. Kos upah pun tinggi. Lagipun, ubi keledek yang dah dicuci air, kulitnya basah. Senang sangat busuk nanti. Ini membawa kepada peraturan kedua. Selepas cuci, terus letak atas tali sawat, masuk bilik pengering. Mesti guna udara panas, keringkan semua air pada kulit. Buat rawatan pengawetan fizikal tulen. Bos Chen, kampung kami, mana ada mesin pengering canggih macam tu? Saya dah tempah. 2 unit mesin udara panas tali sawat bersaiz besar. Malam ni boleh sampai ke halaman. Bel elektrik saya bayar. Mesin saya sewa. Kamu cuma perlu sediakan tenaga kerja bergilir. Ketiga. Ini adalah standard minimum untuk barisan pengeluaran. Kawalan kualiti mesti diperketat semasa pemeriksaan. Tidak kira yang bersaiz kecil atau ada tumpuk hitam. Atau ubi rosak yang terkoyak sedikit kulitnya akibat cangkul, semua mesti diasingkan. Bos Chen, tengoklah. Ini cuma terkoyak sedikit kulitnya semasa menggembur tanah. Isinya masih manis. Elok saja. Kalau dikupas, tak nampak pun bila dimasak. Ini pun kena asingkan juga ke? Tengok betul-betul. Kulit yang terkoyak ini belum sampai sehari pun, bahagian luar sudah ada bakteria, dan bahagian dalam sudah mula meresap air hitam mengikut seratnya. Ini adalah peringkat awal kulat. Jika pelanggan beli dan bawa balik, biarkan 2 hari dalam suhu tinggi, seluruh ubi keledek itu akan busuk dari dalam. Kalau termakan, paling ringan sakit perut, paling teruk keracunan makanan. Ini membahayakan nyawa orang. Selagi saya jumpa satu ubi rosak dalam kotak penghantaran, saya akan tolak seluruh pesanan dan tidak pulangkan deposit. 1 sen pun takkan dipulangkan. Bukan sahaja batalkan kontrak, malah akan ambil tindakan undang-undang. Ketua Kampung Tan, kalau nak berniaga di pasaran premium, mesti patuh pada garis merah pasaran premium. Jenama saya hanya menjual ubi bersih yang selamat. Takkan sentuh duit untung tak halal wala sesen pun. Baiklah, kami ikut peraturan Bos Chen. Saya sendiri akan jadi penyelia di barisan pengeluaran. Siapa berani campur ubi rosak walau sebiji pun, saya, Pak Cik Tan, orang pertama yang akan marah. Dah berpuluh tahun tanam ubi keledek, mesin pun belum mula jalan, dah bagi deposit 100,000. Bos Chen lah yang pertama. Bos Chen, awak ni datang ke kampung gang tu kami, bawa jalan yang betul. Saling menguntungkan. Kamu semua jaga kualiti, saya jamin, semua orang akan dapat untung dengan usaha sendiri. Kenapa, Bos Chen? Tak cukup bersih ke? Tekanan air dari pistol air bertekanan tinggi terlalu kuat. Ini untuk cuci lumpur, bukan untuk kikis kulit. Beberapa kesan putih ini adalah disebabkan tekanan air yang terlalu kuat. Kerosakan tersembunyi. Merusakkan lapisan kulit luar, proses pengeringan udara panas dan pengawetan selepas ini jadi sia-sia. Kurangkan tekanan air. Eju, pergi. Pusingkan inja pelaras tekanan semua pistol air. 3 pakok, sekarang. Bagus, semuanya saiz seragam, barang premium yang kering, bersih dan berkilat. Gegaran lori logistik, 10 kali lebih kuat daripada hentakan saya tadi. Tanpa jaring anti gegaran sebagai pelindung, bila sampai ke tangan pembeli semuanya akan jadi rosak belaka. Setiap ubi bersih mesti teliti dipakaikan jaring pelindung gegaran yang berasingan kemudian disusun rapi dalam kotak kardbord, barulah tiada masalah semasa pengangkutan. Setelah melalui pelbagai peringkat kawalan ketat tidak boleh, ada sebarang sudut buta keselamatan. Kawalan kualiti Abang Ye untuk stok ini memang yang terbaik untuk produk segar esok pagi akan dihantar ke pasar raya pasti untung besar. Teruskan kerja lebih masa. Muatkan ke dalam lori rantaian sejuk malam ini juga. Gunakan kualiti terbaik untuk menawan pasaran. Masa saya berharga. Deros ke Intipati. Saya dah beli trafik beratus ribu malam ini jualan langsung mesti meletup. Awak cepat-cepat kumpulkan 1 tan barang untuk saya. Bos Huang, 1 tan tu 2,000 kati. Ini kena gali berhari-hari ni. Lagipun ubi yang elok. Siapa suruh awak pilih ubi elok? Apa yang orang naif di internet tahu? Awak cuma perlu lumurkan dengan tanah tebal di luar, ambil beberapa gambar palsu yang ada hembun cukuplah. Tak kisah kulit pejah ke. Ada bintit ke, asalkan berat cukup, semua masukkan kotak dan handar. Kalau ada orang sakit sebab makan macam mana?
Saya cuma peduli jual barang dan ambil komisen urusan selepas jualan. Kamu yang tanggung. 1 jam kemudian, dan saya akan masuk kampung. Kalau tak cukup 1 tan, kerjasama dibatalkan. Baik, Bos Huang. Kami pasti hantar tepat pada masanya. Jangan ada yang berehat. Kita dapat pesanan besar. Dalam 1 jam, kumpul 2,000 kati. Cepat, gali. Aduh, ini ubi besar. Kenapa tercabut? Tak boleh jual ni. Tak nampak ke? Sapu lumpur kat atasnya. Berat tak kurang, cepat masukkan. Bos Yang, kamu ni menipu orang. Bahagian yang tercabut tu kena lumpur mentah. Sekejap lagi akan busuk dan masam. Pak Cik Li, jangan sibuk hal orang. Kita kena hantar 1 tan dalam 1 jam. Kalau tak cukup berat, tiada siapa dapat duit. Bas Siam. Ubi yang ada tumpu hitam ni, dan ubi berpenyakit yang berlubang dimakan serangga ni, macam mana? Bos Chen. Dulu kalau dia ambil barang, yang macam ni memang dia tak nak. Chen Ye, saya. Saya lain. Sekarang kira duit ikut berat. Asalkan boleh tambah berat, yang ada tumpuk hitam pun sapu lumpur, sumbat kat bawah kotak. Ini makanan to. Ubi busuk yang ada bakteria repot ni, kalau makan boleh masuk hospital. Sebab nak cukupkan berat sikit ni, awak nak heret 1 kampung masuk mahkamah ke? Jangan nak takut-takutkan saya. Sekilo ni berbelas ringgit tau. Buang sebiji ubi berpenyakit, sama macam buang duit dalam air. Korang setuju ke? Korang ni dah buta mata sebab duit. Jangan pedulikan dia, cepat sikit. Lapisan atas letak ubi elok untuk tutup, bawah tu, sumbat je dengan ubi rosak dan tanah. Orang bandar memang suka rasa kampung macam ni. 1 tan barang, berjaya cukupkan dengan menipu. Cepat sikit, campak semua masuk. Sampai penuh. Ubi keledek dalam kotak berhimpit-himpit. Yang busuk dah keluar air kuning kehijauan yang busuk. Tapi tiada siapa yang periksa. Semua orang cuma peduli. Berapa banyak duit boleh dapat dari lori barang ni. Nasihat baik dah cakap sampai kering air liur. Tetap tak dapat halang mereka yang nak terjun ke lubang api. Nasihat baik susah nak pujuk. Orang yang nak mati. Korang semua tunggu je lah kat rumah kira duit. Tak mungkin. Mesti ada masalah kat sistem. Macam mana boleh ada banyak sangat pembatalan pesanan ni? Jawab siang. Apa benda yang kau handal ni? Bos Huang, kenapa ni? Ini kan ikut cakap awak, penghantaran produk asli. Produk asli dalam lori kontainer 4 kilo darjah Celsius. Barang-barang buruk kau yang bersalut lumpur basah tu. Semua dah berulat dalam perjalanan. Busuk sikit je. Bila buka kotak, semua ubi keledek dah berkulit dan rosak. Ada seorang makcik, makin sikit je. Ubi yang ada tumpu hitam tu, kena gas terderut. Terus masuk hospital malam tu juga. Platform dah campur tangan. Bukan saja sekaputan jualan, tapi juga paksa bayar ganti rugi 3 kali ganda kalau barang palsu. Kau bayar balik semua. Campur kos berubatan. Puluhan ribu ringgit kerugian ni. Semua akan dipotong dari bayaran barang kau. Kenapa potong duit saya? Awak yang suruh saya balut kotak pembungkusan tu. Aku cuma jual je. Selepas jualan kau yang urus. Kalau tak boleh bayar balik kerugian ni, kita jumpa di mahkamah. Bos Siang, barang kumpulan pertama ni dah difantar 2 hari lepas. Pembeli dah terima ke? Bila kita nak bahagi duit ni? Dah terima. Bukan saja dah terima, tapi dah laku keras. Kalau macam tu, cepatlah bayar duit barang kat semua orang. Takkan nak tunggu macam ni je setiap hari? Platform besar ada tempuh pembayaran. Duit masih tertahan di belakang tabir. Tapi ada hal kecemasan. Hal apa? Beberapa pelanggan bandar yang cerewet kata, ubi keledek kumpulan pertama kita tak cukup besar. Kita kena hantar semula 1 kumpulan untuk mereka, ubi keledek madu yang paling besar, untuk dapatkan ulasan 5 bintang penuh. Kena hantar semula lagi? Kalau macam tu, siapa yang bayar ubi yang dihantar semula ni? Pak Cik Lin, kamu ni kelirulah. Ini namanya pelaburan awal. Bila ulasan positif dah naik, pesanan besar yang seterusnya, barulah kita boleh dapat untung berganda. Sekarang ni, siapa yang tak hantar semula, duit dia di belakang tabir tak boleh dikeluarkan. Baiklah, saya pergi beritahu semua orang. Saya balik pilih beberapa puluh kati yang paling besar. Asalkan duit besar tu boleh dikeluarkan, cukuplah. Kita tengoklah macam mana nanti.
Asalkan kita boleh tahan sampai ulasan positif selesai dan semua duit dah dikeluarkan, hal kecil ni mesti boleh disembunyikan. Bila dah dapat untung besar ni, kita tengok siapa lagi yang berani kata, Jabas yang tak setanding Chen Ye. Beli ubi keledek dengan harga tinggi, tak kira saiz, bayar tunai di tempat. Abang Ye dah ingatkan mereka banyak kali, kenapa masih nak tolong mereka kurangkan kerugian? Banjir besar akan datang tak lama lagi. Tak sampai hati, melihat penduduk kampung rugi teruk. Anak muda. Berapa harga jual ni? Pakcik, ubi ni bersih. RM1.10 sekati, timbang terus bayar tunai. Lebih tinggi dari harga pasaran. Dapat duit tunai lagi. Baiklah, lori saya ni jumlah 300 kati. Timbang semua. Tunggu. Tak boleh jual. Bos yang, ubi saya sendiri, nak jual pada siapa, itu hak saya. Budak ni bagi duit tunai. Kau ni peniaga tak berhati perut. Datang sini nak ambil kesempatan ke? Ubi kampung kita jual online RM3.50. Kau bagi RM1.10? Saya tak kisah berapa jual online. Ini duit tunai, betul-betul ada. Hujan lebat akan turun tak lama lagi. Bila air naik, tanah banjir, kamu takkan dapat 1 sen pun. Merepek. Kami sedang tunggu pesanan besar puluhan ribu ringgit masuk. Kau peniaga kecil ni datang cari pasal apa? Pak Celi, kampung kita sekarang bersatu hati. Nak buat projek besar. Kalau Pak Cik jual barang murah pada orang luar, itu sama macam jatuhkan reputasi seluruh kampung kita. Sedarlah semua. RM3.50 tu. Siapa antara kamu yang dah pegang duitnya? Wahai penduduk kampung. Dia cuma cemburu kita nak kaya. Sengaja datang nak buat kacau. Halau dia keluar. Keluar. Cepat pergi. Tak nak jual. Baiklah, kalau tak nak jual, tak apalah. Duit dah dihantar ke depan pintu. Masih nak halau keluar. Bila air dah naik sampai lutut nanti, kamu takkan jumpa lagi duit penyelamat RM1.10 ini pun. Takkan jumpa. Cepat pergi. Jangan nak sumpah seranah kami di sini. Walaupun kata-kata penjual ni kasar, tapi ada benarnya. Kalau betul-betul banjir, ubi keledek ni memang lebih baik dijual awal-awal. Dapatlah sikit duit. Udara yang panas terik tiba-tiba berhenti bergerak. Langit menjadi gelap sepenuhnya. Seolah-olah tirai hitam yang besar menyelubungi kampung pasir. Dari arah empangan hulu yang sangat jauh, kedengaran gurau yang mengejutkan. Garis pertahanan banjir besar musim luruh akan runtuh. Untuk menampung kerugian besar akibat aduan pelanggan dari pihak Bos Huang, ubi bersih yang boleh digali dari permukaan kampung pasir hampir habis dikorek. Bos Siang, ini dah hari keberapa? Setiap hari suruh kita ambil ubi bersih. Pergi bagi ulasan bagus. Mana pula duit puluhan ribu ringgit dalam akun tu? 1 sen pun tak nampak. Ubi keledek yang elok semua dah rugi. Macam mana nak jelaskan? Kalau pampasan besar dari Bos Huang terbongkar, mereka takkan lepaskan saya. Semua jangan gaduh. Nampak kereta tu? Itu bos kedai online besar dari bandar. Datang nak bincang pesanan besar dengan kita. Tuan Liu, pesanan puluhan ribu kati kita tu, boleh sign kan? Sign boleh. Buat prajualan tapi tiada deposit. Semua bayar masa barang sampai. Lagipun, kamu kena pastikan ubi keledek tu cukup bulan. Ubi keledek pasir madu baru saya boleh jual online. Jual harga tinggi dengan pembungkusan premium. Tak ada deposit. Bila baru dapat duit? Pembeli sahkan terima barang dan tak pulangkan. Duit akan masuk ke kamu secara automatik. Syaratnya, beberapa hari ni jangan sesekali gali. Ubi keledek kena biar dalam tanah 5 hari lagi. Baru gula boleh mendap. Ini dipanggil prajualan matang di tanah. Kalau gali awal, hilang kelembapan, semua pesanan akan dibatalkan. Pesanan puluhan ribu kati, bayar masa barang sampai je. Duit memang banyak, tapi kena tunggu lagi ke? Dah dengarkan? Bos besar dah bersuara. Beberapa hari ni, jangan ada sesiapa pun yang korek ubi keledek. Biarkan ia serap gula dalam tanah. 5 hari lagi, berpuluh ribu kati akan dijual dengan harga tinggi. Kita terus dapat duit banyak. 5 hari, ubi keledek dalam tanah boleh membesar lagi. Tak rugi pun. Cuma takut nanti ada masalah lain. Kalau dia tak datang beli nanti macam mana? Dia tu bawa kereta mewah, takkanlah nak tipu duit kita sikit ni. Baiklah, kita tunggu ubi tu besar lagi dalam tanah. Tunggu 5 hari? Bos kamu ni faham tak musim? Biarkan ubi keledek dalam tanah masa cuaca macam ni, itu sama macam tunggu akar busuk dan tak dapat hasil langsung. Pak Cik, apa yang kamu bising-bising ni? Semua orang, sedarlah. Empangan di hulu sungai, semalam dah melebihi paras amaran. Asal saja hujan, pintu air kawalan banjir boleh dibuka bila-bila masa. Kampung pasir kita ni bentuknya lembangan. Bila air melimpah, semua akan terendam dalam air lumpur. Jangan kata nak serap gula,
kulit ubi keledek pun akan busuk dan masam. Apa yang Pak Cik Lee cakap tu ada betulnya. Apa kata kita korek sikit dulu? Pak Cik Lee. Kalau kamu berani lagi sebarkan khabar angin dan kacau fikiran orang, jangan salahkan saya kalau saya tak berlembut. Pak Cik Lin, Mak Cik Kong. Percayalah cakap saya ni. Duit online tu cuma angan-angan. Sekarang kita kena cepat-cepat ke ladang, gali sebanyak mana yang boleh, dan jual ubi yang bersih. Ini adalah modal terasa kampung pasir kita. Pak Cik Lee, mana ada rezeki datang berjulik? HMPH, mana ada menakutkan macam yang kau cakap? Betul tu, kalau gali sekarang, tak cukup berat. Nanti bos Liu tak nak beli. Siapa nak tanggung kerugian awal kita? Peraturan dah saya jelaskan. Biarkan ubi dalam tanah 5 hari lagi. Siapa yang gali awal? Jangan salahkan saya kalau saya tak beli walau sekilo pun. Semua orang, tolong perhatikan betul-betul ladang masing-masing. Siapa yang berani gali awal, dia dah potong rezeki seluruh kampung. Pak Cik Lin, kau dah gila ke? Bos Liu cakap, ubi mesti serap gula secukupnya dalam tanah. Kalau kau gali sekarang, tempahan besar tu akan musnah. Hujan dah lebat macam ni, kalau tak gali sekarang, semua akan busuk dalam tanah. Tapi, Hujan ni sikit je, takkan lama pun. Takkan ada apa-apa. Bos Liu cakap, ubi mesti dibiarkan dalam tanah 5 hari. Kalau kau gali sekarang, tempahan besar tu terus rosak. Kau nak biar satu kampung tak dapat duit ke? Nyawa pun dah tak ada. Masa nak tunggu order besar lagi, kalau hujan ni turun lagi 2 jam. Tanah semua banjir. Saya tak peduli. Siapa yang korek hari ni, saya akan lawan sampai mati. Kamu tak boleh musnahkan saluran saya. pergi. Banjir. Semua banjir. Ini ke yang kau kata tunggu order besar? Habis. Semua habis. Ada lagi. Ada lagi. Saista mengecut, masih boleh jual. Dah busuk. Kenapa pijit sikit dah hancur? Busuk. Isi dalam semua dah fermentasi. Ini air asid beracun. Semua musnah. Habis semua. Saya dah cakap awal-awal lagi. Ubi ni dah terendam dalam air kotor sehari semalam. Semua dah tumbuh bakteria repot. Jap, bos yang. Bukankah kata ini organik ke? Bukankah suruh ubi keledek ni serap gula dalam tanah ke? Sekarang semua dah jadi lumpur beracun. Kau ganti balik modal saya. Ini bencana alam. Air empangan melimpah. Apa kena mengena dengan saya? Kamu jangan risau. Selagi order bos Liu masih ada. Ubi keledek ni belum hancur semua. Cuci sikit luar. Boleh je buat prajualan. Sampai sekarang awak masih nak tipu orang dengan ubi rosak? Awak nak seluruh kampung kena saman ke? Kedai online Koperasi Kampung Pasir, Jau Bau Siang, Surat Undang-Undang segera. Sila tanda tangan surat guaman ini. Kalau awak tak tanda tangan, saya tanda tangan bagi pihak awak. Janganlah berangan nak jadi kaya lagi. Tengoklah apa yang korang dah buat. Ubi keledek yang korang hantar pada Huang Ketu, ada tanah, ada lubang ulat, menyebabkan ramai orang kena keracunan makanan akut. Platform dah putuskan kita jual makanan beracun dan barang tiruan. Sekarang kedai kita kena tutup terus. Semua wang jualan yang belum dijelaskan dalam sistem akan dipotong terus. Dan akan ada tindakan paksa, pampasan kos perubatan pengguna, denda 3 kali ganda untuk barang tiruan. Potong wang jualan? Berapa banyak kena bayar pempasan? Huang Kedah hantar surat peguam, minta kita tanggung semua kerugian sampingan ini, jumlahnya RM54,000. Awak merepek. Ini mesti Huang Kai nak mengelak bayar. Saya tak mengaku. Jangan risau, ada lagi Pak Cik Liu tu. Dia hantar tuntutan pampasan pelanggaran kontrak lewat. Sebab tanah kita dah banjir, tak dapat hantar ubi keledek yang cukup matang. Pak Cik Liu minta kampung pasir bayar RM100,000 denda pelanggaran pesanan. Kalau tak jelaskan dalam 3 hari, dia akan saman paksa dan sita aset kolektif kampung. Habis semua. Habis semua. Dah jadi macam ni, awak masih nak berdalih? Awaklah yang tak ada hati perut, sumbat ubi busuk dalam kota. Awaklah yang tak mah haloba, telan duit harga tinggi. Inilah padanya tak jujur, tak jaga kualiti. Pulangkan modal aku. Bukan ke kacakap untung tak rugi, sekarang semua duit jualan dah kena potong.
kita kena bayar balik lebih RM100,000. Kau nak bayar pakai apa? Pulangkan balik RM500 yuran saluran yang aku bayar. Kau penipu. Hari ni kalau tak pulangkan duit, jangan harap kau boleh pergi. Aku ke yang paksa korang masukkan ubi busuk? Masa bungkus dalam kotak. Korang sendiri yang sumbat ubi berpenyakit. Korang sendiri yang cemburu dengan harga tinggi di bandar. Sekarang dah kena saman baru nak cari aku? Kau masih nak berdalih? Pulangkan duit. Bayar balik perbezaan harga yang Chen Ye bagi pada semua. Sekarang dah terlambat nak cakap apa-apa. Pulangkan duit. Muntahkan balik semua duit yang kau ambil. Mana yuran saluran yang kau ambil? Cepat keluarkan dan bagi penjelasan pada semua. Tempoh pembayaran platform besar ditahan sebulan. Bila ada masalah makanan, platform terus potong semua duit di akaun belakang untuk bayar pampasan kepada pembeli. Macam mana pula dengan yuran saluran RM100 yang kita dah bayar? Semua dah hangus. Kedai online nak yuran promosi. Lori logistik nak duit minyak. Saya pun dah tanggung kos pembungkusan. Sekarang bos dah lari. Macam mana saya nak bayar balik pada kamu semua? Ini adalah jalan buntu yang jauh bau siang sendiri pilih. Ketamakan yang memakan diri. Akhirnya menelan dia hidup-hidup. Bos Chen, tolonglah kami. 500 kat ini, kamu letaklah harga berapa pun. 2 sen pun jadilah. Penduduk kampung dah tak ada duit nak beli beras pun. Abang Ye, semua ubi ni dah rosak kena air. Dah ada bahan berbahaya. Memang tak boleh makan. Ubi keledek yang dah busuk dan reput dalam air, ada racun. Kalau cuci, masih boleh nampak elok lagi. Kupas kulit, hantar ke kilang kecil buat keripik ubi. Siapa yang tahu? Jenama saya dibina atas dasar integriti. Ubi rosak dan beracun macam ni, tak mungkin akan dilekatkan label saya dan masuk ke pasaran. Walaupun diberi percuma, saya tetap tak akan ambil. Chen Ye, kami betul-betul dah sedar kesilapan kami. Jauh bos yang dah bankrupt. Sekarang semua orang dah ruzi drop. Kita semua dari kampung yang sama. Kamu tak boleh biarkan kami mati begitu saja. 5 hari yang lalu, saya datang dengan kontrak jaminan kepada kamu semua, tapi kamu sendiri yang tamak dengan keuntungan melampau, dan kamu sendiri yang koyakan perjanjian itu. Pak Cilin, jangan merayu lagi. Kita yang tamak haloba, demi duit, kita hilang hati nurani. Ini balasan yang patut kita terima. Saya simpati dengan nasib kamu. Tapi saya takkan sesekali menipu pengguna yang tak bersalah demi menolong kamu. Setiap orang kena tanggung akibat ketamakan dan pilihan sendiri. Bayar harganya. Di bawah kawalan kualiti ketat Chen Ye, ubi keledek kampung Gang Tu menjadi jenama contoh untuk membantu petani. Chen Ye juga membangunkan ubi keledek kering steril dan serbuk puri ubi keledek. Pak Cik Tan dan seluruh penduduk kampung mengikut peraturan bersama Chen Ye dan mendapat keuntungan melimpah ruah. Abang Ye, tengoklah, kampung pasir di sana sudah terbiar sepenuhnya. Kampung pasir di sana sudah musnah sepenuhnya. Kampung itu sunyi sepi. Penduduk kampung yang menanggung pelanggaran kontrak dan hutang melambung tinggi sudah lama mengunci pintu rumah. Berkumpulan pergi ke negeri lain untuk bekerja dan membayar hutang. Prinsip asas perniagaan sentiasa adalah integriti dan kualiti. Melangkaui prinsip ini berarti jatuh ke dalam jurang yang dalam.